kami, kebenaran kami, benarnya agama kami, baiknya undang-undang kami fil afaq, di setiap tempat yang boleh kamu melihat yang nama dia afaq, horizon, ufuk langit, ufuk lautan, ufuk di perairan. Wa fi anfusihim, kami akan tunjukkan sampai dalam diri kamu, sehingga ternyata kepada insan yang menggunakan pandangan mereka, hati mereka, pendengaran mereka, jika mereka manfaat, baru habis duit berapa juta, berapa bilion dah atas gempak aja. Penggempak saja, penggempak berapa komputer saja melibatkan dunia, bayar sampai kepada peringkat lebih kurang 1 trilion. Tak habis lagi rugi duit itu, kena penyakit pula. Berapa hari sudah yang berlaku gerak gempa berlaku, puting beliung berlaku, ribut berlaku. La haula wala quwwata illa billah. Ini kesemuanya ayatillah, ayat-ayat Allah, petanda-petanda Allah. Kita boleh lihat Allah murkakah, Allah redakah, tengok kepada ayatillah. Kalau payah sangat faham ayatillah, petanda marah ke, murka ke, suka ke, ambil misal, contoh kita. Kalau kita sebagai anak balik ke rumah, tengok pinggan pecah, pakaian berselerak, almari tumbang, mak berdarah kepala, bapa putih telinga, tu apa tanda tu? Oh, tanda kata mak dengan ayah sedang berkasih. Berkasih lagu tu lah. Retak rumah, itu tanda kata baru sudah perang, tanda sedang berkrisis, tanda tidak elok, tanda perpecahan diambang, tanda rumah tengah akan hancur. Cepat-cepat cari jalan. Jika anak-anak yang berwaras fikiran, cepat-cepat cari jalan, pujuk tengok apa punca berlaku ni. Mungkin boleh selamat kot. Sama sebaliknya, kita balik ke rumah, tengok rumah kita, bapa dengan mak dengan anak-anak lain sedang berbual, berketawa mesra, hidangan makan sudah sedia dan sebagainya, kesemua keadaan baik. Tahu kita, bapa dalam reda, mak dalam reda, anak-anak kesemua dalam keadaan reda. Kata alhamdulillah. Ini sama kita pergi tempat lain, kita pergi di rumah pejabat ke, aku tengok pejabat kalang pukang, pejabat pecah sana pecah sini, ketua pejabat muka masam dan sebagainya, mood tidak baik. Something wrong. Dia sedang naik angin. Dia sedang naik angin, nak cari jalan nak bagi angin dia reda macam mana. Kalau tak reda, silap-silap cakap, kita pun kena buang kerja. Ini juga ayat. Atas inilah saya nak bawa, bagi orang yang Allah kurniakan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati dan perasaan. Cuba tengok, kalau sudah Allah izinkan ayat dia, Quran dia, wahyu dia, Allah izinkan, bagi maksud Allah tidak larang, bagi maksud nak jadilah. Orang koyak Al-Quran, apa makna dia? Al-Quran yang cukup cantik dicampak dalam tasik, melampung dan timbul dalam tasik, nak masuk dalam
saluran air keluar untuk masuk dalam sungai, untuk buang ke laut. Apa makna ini? Dunia yang begini cantik, begini indah, begini makmur telah dirosakkan dengan wabak dan wabak, sampai kepada keadaan apa makna dia bila berita keluar. Saya pergi cek dan betul, sebuah masjid di Pekan Sungai Besar, masjid nama Masjid Al-Ma'muriyah, dalam Pekan. Depan masjid itu ada sungai yang dibina khas dengan simen, ada jambatan yang cantik keliling dengan rumah orang, dekat dengan sekolah. Masjid Al-Ma'muriyah, babi tunggal masuk dalam masjid. Babi. Tak ada ke bahasa yang baik sikit? Babi tu baik dah lah tu. Khinzir tak sedap lah. Wabak khinzir tak sedap. Wabak babi tu. Yang pentingnya babi masuk dalam masjid. Nak cuba naik atas mimbar. Takkan nak baca khutbah kot. Tapi tak baca khutbah, memang dia cuba naik atas mimbar. Bila puas dia melawat masjid, dia nak keluar, dia langgarnya cermin, pecah, berdarah. Mana ada babi yang bersih? Dia bawa lumpur. Habis sebuah masjid dikotori oleh najis mughallazah babi. Semua kapet kena buang. Sebuah masjid kena sama. Masjid Al-Ma'muriyah. Nama masjid yang cukup makmur sampai babi pun masuk. Timbul soalan, apa makna ini? Kalau kita ada rumah, tuan-tuan ada rumah, kita tak mau benar, ayam masuk rumah pun kita tidak benar. Patahlah kalau orang Semanggi ini boleh benarkan ayam naik rumah. Tapi kalau rumah saya, minta maaf, ayam masuk pun kita hambat cepat-cepat, kerana ayam ni setidak-tidaknya dia akan buang shit dia, kotor. Kalau ayam pun tidak kita benar, adakah anda nak benarkan anjing? Anjing pun tidak benar. Adakah anda boleh benarkan babi masuk? Mana ada orang Islam, tak Islam tak apa, yang boleh benarkan babi masuk rumah? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya membenarkan babi masuk dalam rumah dia? Masjid rumah Allah. Masjid rumah Allah. Allah jaga dia. So, konsep itu jelas kepada kita daripada zaman Abdul Muttalib lagi itu. Ketika Abraha, ketua tentera daripada Yaman, datang nak menyerang Kaabah pada ketika itu. Abu Talib tinggalkan Kaabah, tinggalkan Masjid Haram itu, pergi cari unta dia, jumpa dengan Abraha. Abraha kata, hang nak ke mana? Cari unta aku. Hang tak tahu ke kata aku ni Abraha? Aku tahu. Hang tak tahu kata aku datang nak meruntuhkan Kaabah? Aku tahu. Bolehkah hang sebagai ketua pengulu kepada Makkah ini tinggalkan Kaabah tak ada pembelaan, biar aku runtuh? Dia jawab bagus. Dia kata, ana rabbul ibil fa abhasu an ibil wa amma hadzal bait fa inna lahu rabban yahmi. Aku tuan unta. Unta aku hilang, aku kena cari dia. Maka sekarang aku nak cari unta aku yang hilang.
Adapun rumah Allah nama Rabbul Ka'bah. Ka'bah itu rumah ini kata Abdul Muttalib, dia ada tuan, biar tuan dia jaga. Aku bukan tuan dia, aku tuan unta. Abraha tidak faham apa makna inna lihadzal bait rabban yahmihi. Rumah ini ada tuan dia dan tuan dia jaga sendiri dia lah. Bila Abraha pergi nak untuhkan Kaabah tahun Nabi kita lahir, betul. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhirnya Allah hantar kepada mereka tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah gunakan tentera dia yang nama dia burung ababil. Burung ababil dalam gambar ditunjuk macam burung ciak rumah tu, tapi paruh dia panjang sikit, kelabu badan dia. Burung itu sahaja Allah suruh bawa sijin, batu. Diterjemahkan sijin ini batu, batu daripada neraka sebagai suatu simbolik. Batu itu burung ini bawa lebih merupai konsep kapal terbang pengebom pada hari ini. Burung bawa, tapi dibawa dengan minqarih, dibawa dengan paruh, dia tak bawa dengan kaki. Dia bawa, dia lepaskan atas tentera-tentera bergajah. Batu kecil ini jatuh, kalau kena mana-mana bahagian manusia ataupun gajah yang besar, faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang kena lontar itu dia akan jadi macam sehelai daun hijau yang dimakan oleh ulat. Daun-daunnya tinggal orat-orat daun sahaja. Orang kena daging ke semua gelai, tinggal rangka sahaja. Gajah yang besar kena batu sijin ini, relai kulit dia, relai habis, hancur habis segala hatinya, isinya, lemaknya, tinggal tulang angka sahaja. Tu ka'asfim ma'kul, macam daun yang dimakan oleh ulat. Saya maksud dengan cerita ini, semua rumah Allah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Masjid mana-mana pun rumah Allah, Allah lah Tuhan yang ampunya rumahnya, dan dialah yang akan menjaga rumah itu daripada dilakukan yang tidak baik. Cuba tengok satu contoh yang cukup jelas sebenarnya. Bila berlaku gerak gempa di Turki yang 2-3 bulan sudah, selepas mereka mengharamkan parti Islam Ba'ath Rafah, betul ya, parti Islam Rafah, telah mereka mengambil tindakan ke atas Arbakan, telah mereka memecat seorang perempuan yang bernama Kabachki kerana dia orang Islam yang masuk dalam parlimen pakai tudung. Tudung itu lambang kepada agama Islam, tindakan diambil, dipecat, dibuang Kabachki daripada ahli parlimen dan dibuang daripada kerakyatan Turki. Lepas tu lulus undang-undang mengharamkan pembukaan sekolah agama di Turki. Agama tak boleh mengaji, sekolah haram dibuka. Kalau pakai tudung kepala yang macam ini, songkok yang macam ini, sah dah, lebih teruk daripada Kabachki lagi. Tak lama selepas itu Turki dilanda oleh gerak gempa. Yang memakan korban jiwa yang cukup tinggi, makan korban harta benda yang cukup tinggi, musnah, hancur, sehancur-hancurnya. Itu
kita nampak sangat dengan mata kita berlaku begitu, berlakulah ini.